لا والحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Yang dikasihi tuan pengerusi seterusnya, tuan imam, para jemaah muslimin, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan utama, ibu ayah sekalian, kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada malam ni kita masih diberi nikmat dan kesempatan untuk sama-sama kita dapat menunaikan ibadah solat secara berjemaah. Dan kita sama-sama juga diberi kesempatan, peluang dan ruang oleh Allah berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ibu ayah sekalian, kita ini termasuk di kalangan golongan yang diberi kemenangan oleh Allah, bukan sekadar di dunia maupun di hari akhirat, insya-Allah. Pada malam ni, seperti mana yang diberi maklum, satu tajuk yang berqaid, yang mana kalau kita melihat di mana kita selepas Ramadan. Tajuk ni bagi ustaz secara peribadi, ia adalah tajuk yang sesuai untuk kita tanya di saat ni. Pasal di saat ni kita melihat rumah-rumah Allah selapan-lapannya. Bukan di surau seksyen 20 saja, mana-mana masjid dan surau begitu lapang. Jika kita melihat kepada bulan yang lepas, maka di saat ini begitu sedih kita dalam keadaan sedemikian. Persoalan demi persoalan yang bermain di benak pemikiran kita, di mana bilangan para jemaah di bulan Ramadan, selepas Ramadan di mana mereka. Jadi kalau kita tengok, lebih kurang skripnya sama. Daripada sebelum Ramadan, selepas Ramadan, orang yang sama. Orang yang sama. Jadi apabila kita membicarakan di mana kita selepas Ramadan, maka pada malam ni ustaz nak ambil suratul Baqarah, ayat 183 yang berqaid, yang mana dalam surah itu menyebut tu, kalau kita tengok ibu ayah sekalian, di dalam Al-Quran ada lebih kurang 114 surah. Lebih kurang 114 surah dipecahkan kepada dua surah yang dikatakan pertama surah Makkiyah, yang kedua surah Madaniyah. Apa makna surah Makkiyah?
surah yang diturunkan ketika mana baginda berada di Mekah sebelum berlaku hijratun Nabi. Yang kedua, surah Madaniyah. Apa makna surah Madaniyah? Surah yang diturunkan selepas hijratun Nabi. Bilangan dia surah Makiyah sebanyak 86 surah, surah Madaniyah sebanyak 28 surah. Campur dua tu lebih kurang 114 surah. Jadi dalam surah Al-Quran ini dia ada dua terma dia. Kalau ibu ayah sekalian jumpa dalam Al-Quran ayat yang berbunyi Ya ayyuhan nas, betul tak? Satu ayat biasa kita dengar. Yang kedua, Ya ayyuhallazina amanu. Apa beza? Ya ayyuhan nas, ayat diturunkan, kebanyakannya para ulama tafsir menyebut itu diturunkan di waktu Nabi berada di Mekah. Tetapi ayat Ya ayyuhallazina amanu, ayat itu diturunkan ketika mana berlaku hijratun Nabi. Ambil contoh surah Al-Baqarah 183, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Ya ayyuhallazina amanu. Ayat ni turun ketika mana Nabi berada di Madinah, dan turun surah ini, ayat ini pada bulan Rejab, bulan Syakban. Bukan turun bulan Ramadan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ni, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu berpuasa Ramadan. Itu bukan turun bulan Ramadan, tapi turun pada bulan Syakban. Kenapa diturunkan pada bulan Syakban? Kerana nak suruh Allah Ta'ala memberi ruang supaya orang-orang yang beriman bersiap sedia nak menuju Ramadan. Tapi kalau turun bulan Ramadan, nak siap sedia bila? Nampak? Maka turun bulan Syakban, maka turun surah ini di waktu tahun kedua hijratun Nabi. Nampak? Maknanya nak suruh faham pada kita, ayat ini turun kewajipan berada di Madinah. Kerana di Mekah itu kita tengok Nabi SAW 13 tahun Nabi berada di Mekah. Ada beberapa fasa, para ulama kata ada 3 fasa Nabi duduk di Mekah. Fasa pertama, Nabi menyebarkan dakwah secara sir, sunyi. Berapa tahun? Setengah riwayat kata Nabi dakwah secara senyap-senyap selama 3 tahun. 3 tahun Nabi berada dan dakwah secara senyap, tak boleh nak bebas. Kemudian pada tahun keempat dan sampai kepada tahun ke-10, Nabi dah berdakwah secara terang-terangan kepada penduduk Mekah. Maknanya 7 tahun Nabi berada ataupun berdakwah secara terang. Nabi dah ada keberanian kerana Nabi sudah ada tapak dan Nabi sudah ada kekuatan daripada berbanding pada tahun pertama. Tahun pertama 3 tahun mula-mula Nabi berdakwah anak beranak Nabi, orang-orang terdekat. Apabila masuk tahun keempat, Nabi sudah ada kekuatan di segi tapak. Nabi dah masuk tahun keempat, Nabi dah berjalan dah sedikit. Dakwah Nabi secara terang-terangan dah nampak. Pada tahun ke-11 dan tahun ke-3 sampai tahun 13, Nabi dah mula berdakwah di luar kawasan. Kalau kita tengok Nabi berdakwah di Taif tu kan, pada tahun seterusnya dah. Maknanya di Mekah ada 3 fasa dakwah Nabi. Fasa pertama secara sunyi dan secara senyap bersama dengan orang-orang yang mana Nabi rasa potensi Nabi nak tarik dia masuk Islam. Berpotensi Nabi nak memberi keyakinan 3 tahun.
Tahun keempat Nabi dah mula sebarkan dakwah secara jelas. Tu mendapat tekanan yang hebat pada tahun seterusnya. Dan pada tahun ke-11 Nabi sudah nak mulakan, nak melebarkan sayap dakwah Nabi. Maka Nabi pergi ke Taif. Sampai kepada saat itu, tuan-tuan tengok ibu ayah sekalian, bagaimana Nabi diusir ataupun dihalau daripada menyebarkan dakwah di Taif. Itu nak berada di Mekah lagi tu. Nabi cuba test market untuk nak menyebarkan dakwah luar daripada Mekah, adakah terima ataupun tidak. Sebaliknya menolak. Itu belum berlaku hijrah lagi tu. Maknanya kalau kita melihat, berdalilkan apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita kena faham Ramadan yang kita berpuasa pada bulan yang lepas itu, yakni pada bulan Ramadan yang mana di kalangan ataupun ada visi yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Kerana ibu ayah sekalian kena ingat, di dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala menyebut daripada ayat 183, Allah Ta'ala menyebut bagaimana kutiba alal lazina min qablikum, yang mana umat terdahulu berpuasa seperti mana kamu. Para ulama tafsir menyebut puasa ini adalah amalan kuno, bukan amalan baru. Amalan lama dah berpuasa ni. Amalan yang sudah diamalkan oleh umat terdahulu. Sehingga bagaimana kalau kita tengok perbandingan agama, bukan orang Islam saja berpuasa, orang bukan Islam pun dia berpuasa juga. Tetapi puasa orang Islam yang diasaskan oleh Nabi SAW, yang ditujukan kepada umat Nabi ini, ada tujuan, ada dia punya matlamat dan keutamaan. Berbanding dengan puasa umat-umat terdahulu, ada dia punya agenda dan dia punya matlamat mereka. Kalau kita tengok, sebelum berlaku kewajipan kita berpuasa Ramadan lepas tu, sebenarnya ada hari yang sudah wajib ataupun sudah diamalkan puasa. Di antaranya yang diamalkan pada dulu di belah-belah Nusantara, kalau kita sebut puasa hari putih 13, 14, 15 tu. Ataupun puasa yang diamalkan sebelum ini, puasa Isnin dan Khamis, ataupun puasa pada hari-hari tertentu di dalam bulan-bulan Islam. Maka apabila turun syariat puasa Ramadan, maka puasa tersebut tidak menjadi satu kewajipan. Bahkan puasa tersebut tidak dihazaf ataupun dibuang, bahkan digalakkan berpuasa sampai kepada hari ini. Rupanya sebelum turun syariat puasa Ramadan, ibu ayah sekalian, sudah ada puasa-puasa sunat sebelum ni. Jadi Allah Ta'ala nak daripada orang berpuasa tu apa dia? La'allakum tattaqun. Nah, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bertakwa. Apabila berkait dengan takwa ni, ibu ayah sekalian, maka ternafilah sama puasa kita dengan umat terdahulu. Umat terdahulu mereka berpuasa ikut cara mereka. Kita berpuasa, Allah Ta'ala nak di antaranya supaya kamu mudah-mudahan jadi orang bertakwa. Jadi persoalan yang kita bermain di benak pemikiran kita, kita ni termasuk ataupun tidak di kalangan orang bertakwa. Kerana manusia ni ada beberapa kedudukan dan beberapa darjat. Pertama, orang mukmin. Kedua, orang yang disebut sebagai Muslim. Ketiga, orang bertakwa. Kalau sebut Muslim, secara umumnya faham Islam. Muslim jawapan dia ataupun lawan dia non-Muslim. Betul tak? Umum Muslim. Maknanya Muslim itu secara umumnya ada kalimah syahadah. Fahamlah tu. Naik pula darajah dia jadi orang mukmin. Mukmin tu dah tinggi sikit. Tak?
Orang mukmin tu dia duduk darjah dia lebih tinggi sedikit. Tu kalau kita sebut mukmin ni orang yang beriman. Orang beriman ibu ayah sekalian, orang yang ambil cakna dalam soal benda yang berkait dengan iman, tu orang beriman. Yang ketiga naik darjah dia orang bertakwa. Yang tu Allah Ta'ala nak orang berpuasa umat Nabi ni duduk darjah takwa. Jadi selepas Ramadan ni kita duduk di mana? Yang ni yang menjadi persoalan. Kerana kalau kita tengok Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada berkata, kata Imam Ibn Rajab, antara apa yang disebut oleh beliau, man amila ta'atan minat ta'ati wa furigha minha fa'alamatun qabuliha. Cantik Imam Rajab Al-Hambali membuat contoh perumpamaan. Beliau menyebut apa dia? Man amila ta'atan minat ta'ati. Sesiapa yang melakukan ketaatan pada Allah. Ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi kita kena perhati betul-betul. Apa kata beliau? Man amila ta'atan minat ta'ati. Siapa dia yang beramal melakukan ketaatan pada Allah. Dan wa furigha minha, dan selesai. Dalam keadaan settle, comel dah buat. Mana dalam keadaan dia diterima oleh Allah. Maka kata beliau bagaimana? Fa'alamatun qabuluha. Di antara tanda-tanda yang diterima oleh Allah, kata Imam Ibn Rajab, amalan seorang ini taat pada Allah dan selesai melaksanakan. Contoh kita taat pada Allah, Ramadan lepas kita selesai buat. Walaupun ada yang tak boleh terima hakikat puasa, apa dia, raya terkejut. Malam tu kita duduk bersiap nak kita sekira di masjid Batu 14 Hulu Langar. Jauh lebih kurang tu. Anak daripada Bukit Sebah start kata bung pergi. Pergi sampai kebetulan naik pergi. Duk bercadang nak pergi ke belah Ampan nak lalu ke Pandai Indah. Dapat panggilan, ustaz malam ni tak ada tazkirah pasal esok dah raya dah. Frah kita nak ingat nak tarawih lagi malam ni. Pasal malam tu nak cerita tazkirah tajuk adab-adab berhari raya. Tiba-tiba tak ada tarawih, dah patah balik. Tengok dalam grup WhatsApp, dalam grup taman, dalam grup komuniti, dalam grup jemaah tak puas hati. Tanya tak puas hati tu pasal apa dia? Ingat ke tak puas hati pasal tak boleh tarawih? Bukan tak boleh tarawih, ustaz, tak puas hati pasal persiapan gaya tidak buat dengan keadaan sebetul-betulnya. Rendang lemang tak sempat beli, ayam tak beli lagi, daging tak sempat lagi duduk dalam frost tu, tak sempat nak keluar lagi nak buat rendang. Rupa-rupanya marah kerana makanan 1 Syawal tadi tidak prepare. Ingat ke marah pasal tak boleh tarawih? Tak? Marah tak boleh tarawih? Bukan. Marah kerana barang tak beli lagi. Nampak? Bisi bangun kata begitu, kata begini. Banyaklah ulama-ulama jadian keluar. Ya tu kata tak boleh kita buat macam ni, tak boleh kita buat macam ni. Pernah berlaku lah manusia kita ni. Negeri yang lain beraya, negeri lain tak beraya. Johor dengan Perak dulu ingat dah sejarah, hana pernah Google dalam sejarah, pernah berlaku. Dia sebenarnya, ibu ayah sekalian para jemaah, ini ilmu. Pasal orang kita ni 100%, 99.9% semua berpegang dengan takwim. Semua berpegang dengan takwim. Bukan tak baik, baik juga. Tetapi sebenarnya yang sebenar-benar dalam bab puasa, dalam bab menentukan hari puasa dan hari raya, bukan takwim, tetapi melalui perkiraan ru'yah, yakni disebut dengan lihat anak bulan. Dia lihat anak bulan ni adalah dengan penuh ataupun sebaik-baik tarikh. Dia tak kira lah, kalau lah seksyen 20 tak nampak, Bukit Subang nampak, maka Selangor wajib raya.
Tak boleh nak kira. Orang buat 20 kata kami tak nampak pun. Yang berlaku itu hari tu dah. Ada kata, mereka kata tak nampak. Yang berlaku dekat Sabah, belah-belah negeri sana tu macam mana? Katanya buat terawih pun dah ada dah. Silap ya sebab dia ikut taing kan dia umum lewat sikit. Tapi nak ceritanya, orang bertelagah tadi bukan kerana pemergian Ramadan. Kerana kedatangan Syawal tidak dibuat dengan persiapan yang begitu baik. Tu sebenarnya bergaduh. Bukan bergaduh kerana tak boleh nak terawih. Bukan. Kalau nak bergaduh tak boleh nak terawih, suka benar kita. Ingat kau malam tu ramai-ramai pergi masjid. Rupanya umum je esok gaya. Daripada nak pergi semayang isyak tak jadi. Pergi semayang isyak. Pergi pasar raya. Ekonsih lah, pergi jaya lah tengok. Tengok dah, dia jadi dah lain dah. Dengan ini dimaklum. Apa dah? Esok 1 Syawal, hari raya Aidilfitri. Buang jubah, ustaz pun buang serban, buang jubah. Bini kata, bang, jom pergi ekosih cari barang esok ni. Takkan tak sempat nak sembahyang isyak? Isyak waktu panjang. Tengok. Ingat ke marah pasal terawih tak boleh, malam nak pergi, Ramadan nak pergi, rupanya tak buat persiapan. Tengok, itulah kita sebenarnya. Betul tak Ustaz cakap? Jadi kalau kita duduk pada keadaan demikian ibu ayah sekalian, maka pada hari ini maka terjawablah di mana kita selepas Ramadan. Maka tak nak kita tanya orang lain, tanya diri sendiri. Ada di waktu saat ini di mana kita hubungan dengan Allah. Ada jawapan di kalangan kita, hubungan kita dengan Allah pada saat ini adalah surau dan masjid. Tu kalau kita tengok tarbiyah Ramadan ini, dia memberi kesan dan memberi pengajaran yang besar. Itu kata Imam Rajab Al-Hambali bagaimana mereka ataupun yang disebut oleh beliau. Barang siapa yang menunaikan ataupun yang dikatakan wa furigha minha, berjaya menyelesaikan ketaatan pada Allah di bulan Ramadan. Tak kira lah kalau musim haji menunai ketaatan di musim haji. Tapi bagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dengan keadaan selepas daripada tu, bagaimana antara tanda ni yang disebut dengan fa'alamatun qabuliha, tanda-tanda amalan diterima. Sebab kita nak tahu ni ibu ayah sekalian, amalan kita tidak diterima ataupun diterima. Tidak ada siapa yang boleh memberi jaminan amalan dia terima ataupun tidak terima. Kata Imam Ibn Rajab, tapi kita boleh kenal amalan yang boleh ataupun diterima ataupun tidak. Nampak? Tidak ada orang yang boleh memberi jaminan secara jelas amalan saya diterima, tak boleh. Tapi tanda-tanda amalan kita diterima boleh kita kenal. Dah. Macam beginilah, kita bukan doktor. Kita tak ada pun bidang kedoktoran dalam bidang nak tahu orang sakit ni. Tapi kita boleh kenal orang ni ada penyakit buah pinggang. Kita boleh kenal orang ni ada penyakit kecil mani. Kita boleh kenal dah. Kita boleh kenal orang ni ada penyakit. Tengok dia ni tak sama macam orang biasa. Kita kata ada penyakit. Penyakit apa? Wallahu a'lam. Kena gicek dengan doktor. Nampak? Tengok macam tengok air muka dia dengan kulit dia. Kulit normal ni dia tak ada kering begitu. Dia nampak juga, nampak macam ada orang panggil basah-basah begitu dah. Tapi tiba-tiba kering. Nampak mata dia letih. Bukan letih tak tidur, tapi letih penyakit. Kita kata ada penyakit etas ya. Katanya tuan dia, entah mana tahu entah bukan doktor. Tapi anak tengok tanda-tanda entah ada penyakit. Tak percaya entah gicek kat hospital. Punya dia gicek memang betul. Dia kata betul Syekh, entah cakap anak ada penyakit. Nampak? Yang mengesahkan siapa dia? Doktor yang mengesahkan. Baik. Kata Imam Ibn Rajab, nak kenal tanda-tanda amalan yang diterima. Fa'alamatun qabuliha, amalan diterima. Amalan kita diterima ataupun tidak. Dengan keadaan bagaimana kata beliau?
dengan arti kata an yusalliha bi ta'atin ukhra, dia ni dalam keadaan tanda-tanda diterima amalan tersebut, dia akan berterusan melakukan amalan. Ni tanda-tanda diterima. Sebelum Ramadan, bulan Rejab, Syakban, masuk kepada Ramadan dia meningkat amalan. Masuk pada Syawal, surau masjid, baca Quran, sedekah, bagi makan orang, buat baik, berterusan. Itu tanda, kata Imam Ibn Rajab, diterima amalan. Nampak? Tapi jangan kita berbangga pula, amalan aku diterima, amalan kamu tidak diterima. Pasal apa? Kamu lepas daripada Ramadan, ghaibul ghuyub, tak nampak langsung masjid surau. Itu tanda amalan tidak diterima. Jangan kita cakap macam tu. Mungkin dia tak pergi semayang sini, dia pergi semayang Masjid Shah Alam, Husnuzon lah. Dia pergi semayang tempat jauh lagi. Mungkin dia pergi semayang tempat-tempat lain lagi, tak mari surau kita, tak boleh nak hukum. Cuma kita boleh nilai diri kita sendiri, amalan aku setahu mana. Bagaimana yang disebut oleh Imam Ibn Rajab selepas daripada tu, maka manakala antara amalan yang ditolak wa alabatun ruddaha, nak tahu amalan kita ni terima ataupun ditolak bagaimana, di antaranya dia disebut ayyaqiba tilka ta'ati bi mu'siyati, dia lebih cenderung nak melakukan maksiat berbanding ketaatan selepas daripada dia buat benda baik. Ramadan baca Quran, Ramadan mari surau, Ramadan iktikaf, Ramadan qiyam, Ramadan tu, Ramadan ni banyak dah. Masuknya Syawal, kembali balik di zaman ataupun cara lama. Dulu semayang awal di bulan Ramadan, masuknya Syawal, semayang lewat. Dia kata, semayang juga ustaz, berbanding ada orang yang tak semayang lagi. Jiran saya tak semayang ustaz, 1 Syawal. Dia kira jiran dia je. Jiran saya tak semayang ustaz pasal pergi berjalan raya. Saya semayang juga walaupun lewat. Salah. Kita ni boy sekalian buat maksiat, jangan kita nak menyalahkan orang ataupun buat perkara yang berbentuk derhaka pada Allah. Jangan nak sabit dengan orang lain. Kita kata macam mana? Saya bukan buat maksiat besar mana, ada lagi orang buat maksiat lebih besar pada saya. Jangan. Kita jangan buat ataupun mengoikkan dengan orang lain di sebalik amalan jahat kita. Itu yang membimbangkan, kata Imam Ibn Rajab, kembali balik kepada zaman ataupun masa dia boleh buat kemaksiatan balik berbanding sebelum ni dia sudah mendapat keampunan. Ini tanda-tanda amalan seseorang itu tidak diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazu billah. Jadi hari ni kita tanyalah ibu sekalian, kita duduk di tahap mana? Kalau duduk sama je sebelum Ramadan beribadah dah. Masuk Ramadan dia kuat sedikit. Dia punya parameter dia naik. Masuknya Syawal dia rendah sikit tapi masih konsisten. Istiqamah lagi. Yaitu alhamdulillah. Selamat lagi. Walaupun dia tidak boleh nak naik kepada tingkat tayar lebih tinggi, tetapi at least dia selamat dah. Dan dia itu berada daripada golongan la'allakum tattaqun, bertakwa. Contoh, sebelum Ramadan, duduk bulan Rejab, Syakban, dan sebelum bulan Rejab dan Syakban, istiqamah 5 waktu. Maka masuk Ramadan, istiqamah 5 waktu, tetapi dia memperbanyakkan amalan nawafil. Ibu ayah sekalian, kita jangan bangga kita buat amalan wajib. Jangan bangga. Tak bangga orang boleh semayang 5 waktu kerana semayang tu wajib. Tetapi Allah Ta'ala bangga dengan hambanya yang boleh buat amalan nawafil, amalan sunat. Di dalam hadis kursi ada menyebut, apa kata Allah? Sesungguhnya Allah Ta'ala bermegah-megah dengan hambanya. Bila mana Allah Ta'ala bermegah-megah dengan hambanya? Ketika mana di saat orang lain sedang tidur, tetapi di kalangan hambanya yang bangun sujud pada Allah. Kenapa diguna perkataan Allah Ta'ala bermegah-megah? Apa makna dia? Allah Ta'ala bergembira dan merasakan
dengan keadaan orang ini patut diberi layanan istimewa. Solat isyak, solat maghrib, subuh 5 waktu ni tak kisah, memang wajib dah. Tetapi Allah Ta'ala cukup-cukup bangga dengan hamba-Nya yang boleh buat solat-solat an-nawafil, amalan-amalan sunat. Tu kita tengok hari ni amalan sunat ni payah nak buat dah. Amalan wajib ni kebiasaan orang boleh buat, cuma lewat dengan awal, malas dengan rajin. Tapi amalan sunat ni, dia kadang-kadang orang rajin boleh jadi malas. Orang malas sama telah lagi lah. Orang rajin boleh jadi malas amalan sunat. Betul tak? Tengok contoh. Kadang-kadang kita rajin buat solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Terkadang kita yang duk mari 5 waktu tu kenapa jadi di malas nak buat dah. Dah. Masalah semayang fardu orang tak pelik, memang wajib buat. Tapi kalau sebut amalan solat sunat ataupun amalan nawafil ni, bukan semua orang boleh buat. Terutamanya solat-solat kapit fardu, solat-solat sunat, solat-solat mutlak, solat-solat sunat malam, terutamanya solat sunat tasbih. Ada satu tempat Ramadan, tuan pengerusi, kita cerita anak nak bawa tasbih esok. Mula jam 3.30 tasbih, taubat, solat taubat, solat apa dia, solat tahajud, solat taubat, solat hajat, solat tasbih, tutup dengan tasbih. Pukul berapa ustaz nak mula? Jam 3 pagi. Ustaz tak boleh lah, kita amalan sunat ni jangan paksa orang ustaz. Dia kata jangan paksa, nanti tak ikhlas. Tak ikhlas. Habis tu kita buat jam 4.30, pukul 5 kita berhenti. Tapi ustaz jangan buat solat panjang-panjang, solat pendek-pendek. Kita kata mujur baru aku solat pendek. Mana? Dia tak nak solat tasbih. Dia kata tak boleh ustaz, jemaah lepas solat tasbih tu dia rasa macam tak semangat dah nak sembahyang malam. Bahaya jemaah tu. Dia kata lama punya sujud, habis darah naik kepala, dibimbangi penyakitnya akan datang kembali. Tak ada lagi lah orang yang mana sebabkan sembahyang timbul datang penyakit lah. Pernah dengar tak? Pergi cek-cek hospital, doktor kata disyaki kena penyakit. Tanya doktor kenapa kena penyakit, kuat sembahyang ada tak? Ada tak? Tak ada lah, tak ada penyakit kuat sembahyang. Yang penyakit ni kuat makan, kuat tidur. Nampak? Tak ada penyakit. Rupa-rupanya tu nak kata mujahadah kita bulan Ramadan, nafsu kita kuat malah. Mana suka tasbih ni? Tak ada lah orang suka tasbih banyak ni. Benar? Tu Nabi sebut dalam satu hadis kan, barang siapa yang mengucapkan kalimah subhanallah, man qala la subhanallah tamla'ul mizan, berat neraca timbangan. Bayangkan ibu ayah sekalian, Ramadan lepas kita buat, anak buat tasbih itu hari ni, itu hari dah Haji Razak dah 300. Ada tak sepanjang hidup kita semayang tasbih 300? Tak ada lah punya. Mana ada? Nah, mana ada? Itu pun semayang 5 waktu. Tak, duduk tahiyat awal tak baca pun. Kadang-kadang at-tahiyat duduk saja sebab dia sunat aja. Tak ada apa. Nak kata 300 kita tasbih, bukan sekadar tasbih yang paling power dan paling terbaik. Kita sujud dan kita tasbih. Kita sujud, kita pun tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Nampak? Tasbih. Sujud lagi, tasbih lagi, rokok lagi, tasbih lagi. Bayangkan ibu sekalian, malaikat yang duduk pada lapisan langit itu senantiasa sujud, rokok, tak pernah-pernah bangun. Kita sembang je lebih kan. Tu kita dengan manusia ni sombong dengan Allah. Dan tasbih 300 tu pun malas. Allahu Rabbi. Malah penat dan sebagainya. Katanya satu orang lagi, sebab ke ustaz kita nak sahur, nanti tak sempat sahur kita semayang. Tak ada masalah, kerana semayang tak sahur pun tak ada masalah. Tak ada lagi lah orang semayang sampai lupa nak sahur. Tak ada lah. Tapi nak cerita ni payah nak buat. Yang buat tasbih hari Ramadan, tahniah semua, insya-Allah. Lepas ni ada malam-malam tertentu, hari-hari tertentu buat balik. Hidupkan balik solat sunat tasbih tuan pengusi, insya-Allah. Sebulan sekali ambil tari-tari cuti,
Sebelum kuliah subuh, sebelum buat ni, panggil ustaz bawa solat sunat tasbih. Biar jemaah kita ni membiasakan perkara ataupun amalan-amalan yang mana boleh membawa kepada kekuatan seorang manusia. Solat sunat tasbih. Ya semaya ni makin lama makin itulah yang kita rasa kekuatan. Tapi kalau kita tengok biasa muslimat dia buat solat sunat tasbih sebelum kuliah duha. Waktu siang kita buat 4 rakaat 1 salam kan. Tu kadang-kadang anak pernah cakap kadang-kadang muslimat ni kadang-kadang kuat kadang-kadang. Dia orang kalau nak jemput kuliah kadang-kadang dia minta dengan ustaz, buat solat sunat tasbih boleh tak? Nampak? Dia buat. Dia kata, saya kata kalau macam ni kita ambil ustazah lah. Rekomen ustazah tu nak bawa dah, pimpin. Nak ceritanya semangatnya dia orang. Tu kita kadang-kadang bulan Ramadan kalau kita tak ada lagi kekuatan bulan lain habis. Jadi puan sekalian, tak bangga kita boleh sembahyang 5 waktu, tetapi Allah Ta'ala bangga kita boleh tambahkan amalan nawafil, amalan sunat. Contoh, amalan sunat puasa 6. Rubah cara berfikir. Kalau boleh rubahlah mulai daripada sekarang. Biasa orang faham kan, amalan sunat buat boleh pahala, tinggal tak dapat apa-apa. Betul tak? Jadi mulai pada malam ni ustaz pesan pada ibu dan ayah sekalian, buat amalan sunat boleh pahala, tinggal rugi. Setuju tak? Buat boleh pahala, tinggal rugi. Jadi adakah kita nak mendapat kerugian? Contoh-contoh, puasa 6 Syawal sunat ke wajib? Sunat. Kalau tak buat faham lah tu. Solat sunat tahajud, buat dapat pahala, bangun awal tapi tak buat, rugi. Nampak? Datang masjid surau awal, qabliyah sunat, buat qabliyah boleh pahala, tak buat rugi. Bukan tak dapat apa-apa, rugi. Lepas ni jangan guna dah ayat tak dapat apa-apa. Buat boleh pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Jangan. Tak buat rugi. Jadi kalau kita sebut rugi ni, nampak kita ni rasa, rugi aku tak datang jamuan raya di surau. Kambing golek, sate lagi, tu lagi, rugi. Kita rasa rugi. Walah kita makan dah di rumah, tapi Allah rugi tak datang. Dengar kata pengusi ada cabutan bertuah pula. Siapa dia yang datang awal RM50 dalam sapu, rugi aku tak datang. Mana rugi dah? Apa makna rugi? Menyesal aku tak datang. Jangan kita kata tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa, tak ada apa-apa lah maknanya. Jadi buat amalan sunat, buat dapat pahala, tinggal rugi. Jangan guna dah. Sebab apabila kita memandangkan tak buat tak dapat apa-apa, ini yang berlaku pada hari ni. Datang masjid kan, ada beberapa kerugian orang datang masjid. Bukan bermakna datang masjid rugi. Ada kerugian dengan benda ataupun sebab dia tak tahu. Dah tahu kena buat. Pertama, rugi orang datang ke masjid, tempat ibadah dia tidak menunaikan ibadah solat sunat. Rugi. Datang tempat molek dah tak buat. Walau dia boleh buat, tapi dia punya pendedahan dan kefahaman dia dengan benda sunat ini, dia tidak berapa jelas. Tu kalau kita tengok kenapa Nabi SAW dia buat amalan sunat terlalu banyak. Nabi solat malam, Nabi berpuasa, Nabi bersedekah, Nabi beri makan orang, Nabi banyak Nabi buat amalan-amalan sunat. Nak kira amalan sunat ini terlalu banyak sehingga kita tidak terhitung begitu banyak. Apa makna dia? Amalan ini adalah di antara yang digalakkan dan ada berkait dengan hubungan dengan benda wajib. Maka bagaimana kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang yang suka membiasakan dengan amalan sunat, berkait pula cara sunnah Nabi, dimaklumi ataupun mudah difahami, yang wajib dia melakukan dengan cara yang betul-betul. Biasa orang yang suka buat benda sunat ni, biasa benda wajib dia tidak ambil mudah. Tengok siapa-siapa. Orang suka sedekah,
orang ni jarang tak keluar zakat, mesti keluar zakat. Tak ada pengusi orang suka sedekah tapi zakat tak keluar, tak ada dah, tak pernah jumpa lagi. Orang suka sedekah, insya-Allah zakat mudah. Orang suka datang ke masjid solat 5 waktu berjemaah, ataupun suka datang masjid menunaikan ibadah secara berjemaah, insya-Allah kah? 2 minit lagi azan bunyi dah. Baik, datang ke surau pertama dengan untuk dia datang buat benda-benda solat, antaranya solat-solat sunat, solat sunat qabliyah ba'diyah, solat sunat duha. Ada orang dia solat sunat duha di surau, bagus, walaupun solat sunat di mana-mana tempat pun boleh, tapi dia nak ambil kelebihan buat di surau, di masjid. Baik, orang ni biasanya ghalib dia akan ambil berat dengan solat fardu, kata Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi. Apa makna dia? Yang menentukan, yang menjadi penguat kepada amalan fardu ini berkait dengan sunat. Tu kalau kita tengok hari ni, walaupun Ramadan telah pergi, kedatangan Syawal duduk saki baki lebih kurang 10 hari lebih lagi ni, sebenarnya menjadi persoalan kedudukan kita selepas Ramadan. Jadi bagaimana kita nak pastikan duduk pada landasan yang seperti mana yang berkait dengan Ramadan? Ada beberapa kaedah. Ada beberapa kaedah yang boleh kita amalkan semula, ibu ayah sekalian. Pertama apa dia? Antara amalan yang wajar dilakukan berterusan, berbentuk istiqamah walaupun Ramadan dah pergi, kerana kita berkait, kita duduk di selepas Ramadan. Apa antara dia? Solat sunat ataupun solat berjemaah mesti diteruskan. Walaupun Ramadan tak ada, solat jemaah kena jaga, kerana berkait dengan Ramadan. Solat jemaah ni bukan Ramadan saja. Nah, tu kata apa dia, Dr. Yusuf Al-Qardawi, kun rabbani wala takun Ramadan. Jadilah kamu hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Pasal kalau jadi hamba Ramadan, ibu ayah sekalian, Ramadan jelah nampak. Ramadan adalah kejar kelebihan. Masuk habis Ramadan, perginya Ramadan, tak sempat pergi lagi Ramadan, dia sudah tinggalkan Ramadan. Allahu Rabbi. Kalau kita ingat balik, nah, selepas ni agak-agak ada peluang ataupun tidak kita, tu persoalan kita kena tanya. Tapi nak macam mana, dah berlalu dah. Jadi apabila dah berlalu, sekalipun duduk di bulan Syawal ni, jangan tinggalkan amalan-amalan kesan pada tarbiyah Ramadan, terutamanya amalan sunat. Tu kalau kita tengok amalan sunat ni, Masya Allah. Pasal apa dia amalan sunat ni sampai kita melaksanakan di bulan Ramadan, solat sunat tarawih, solat sunat mutlak, solat sunat banyak, sehingga kan tarawih kita buat tu dengan sujud, dengan rokok, dengan baca. Sebenarnya itu dalam proses tarbiyah dia panggil. Jadi apabila keluar Ramadan, kita kena kekal solat sunat. Memang tarawih tu tak ada dah, tapi solat-solat sunat lain tu masih ada. Wallahu a'lam. Bagi laluan azan, kita akan sambung penutup insya-Allah selepas ni. Wallahu a'lam.
Allahumma salli ala sayyidina. Baik, tersambung sikit lagi boys sekalian. Baik, apa antara amalan yang boleh kita kekalkan, bahkan meletakkan ia sebati dengan jiwa kita dan amalan kita? Kerana kita nak mencapai darjah kita orang yang bertakwa. Kita tak nak orang panggil kita Muslim sahaja, tak nak. Kerana Muslim ini pada asasnya adalah ramah. Kita duduk mencapai darjah orang mukmin, kita tak nak setakat mukmin, tetapi kita nak upgrade kepada takwa. Jadi Ustaz yakin percaya kita malam ni semua orang-orang bertakwa. Kerana takwa ini adalah memiliki di bawahnya dan terkandung di dalamnya yang disebut dengan Muslim dan mukmin. Tetapi orang Muslim belum tentu dia mencapai ketakwaan. Tetapi orang bertakwa dia ada lesen mukmin dan ataupun yang disebut dengan Muslim dan mukmin. Jadi apabila kita duduk pada lesen kita orang bertakwa, ibarat kita boleh bawa motor kuasa besar dah. Kita tak hirau sangat wai suku tu. Tak, walaupun duduk kecoh nak pakai wai suku, nak beli wai suku. Tak, wai suku tak ada apa dah pasal kita ada lesen motor kuasa besar. Tak. Jadi kita mencapai darjah ketinggian dah pada kedudukan orang bertakwa ni boys sekalian para jemaah. Jadi kita kena faham dengan beberapa keadaan. Keadaan pertama, orang bertakwa dia kena jaga solat berjemaah, terutamanya lelaki. Jadi kita orang lelaki ni nak buat ibadah, jangan kita ada rasa kesian. Kesian bagaimana? Contoh, kesian bini aku nak tinggal seorang diri di rumah. Aku nak pergi semayang masjid, tapi nak tinggal dia kesian. Dia semayang seorang di rumah. Ramai orang kesian. Ada hamba Allah ji lama tak nampak masjid lepas PKP ni. Masjid kan boleh buka dah. Itulah ustaz kesian tengok orang rumah semayang seorang di rumah. Itu bukan nama kesian tu. Itu namanya tak faham. Dia orang kesian ni, diri sendiri ni sebenarnya orang tahu tanggungjawab. Kalau bini kita tak nak datang, memang isteri wanita tak wajib, tidak disarang pun datang. Tapi kalau boleh datang dengan suami lagi baik.
Tapi kalau dia tak nak datang, biarkan dia solat di rumah, tak ada masalah. Jangan kita kesiankan dia, maka kita ambil keputusan kita sembahyang jemaah dengan dia di rumah. Kita meninggalkan kelebihan berjemaah di surau dan di masjid. Tambah-tambah rumah kita dengan masjid tu, kata orang ketut pebang, nak kata dekat sangat. Tak mari juga. Nampak? Maknanya dekat dengan masjid tak datang. Orang ni sebenarnya orang yang mana tidak mencapai darjat ketakwaan lagi. Orang bertakwa ni dia tak jadikan alasan ataupun dia tidak mendatangi alasan untuk beribadah. Ni orang bertakwa. Pasal apa tak datang masjid? Tak boleh, tak rapat. Pasal apa tak datang masjid? Tak selesa. Itu bukan sifat orang bertakwa. Orang bertakwa, dia tidak jadikan alasan itu untuk dia buat ibadah. Di mana tempat dia rasa boleh ibadah, di situlah dia pergi. Maknanya dia ada sifat dengan erti kata fastabiqul khairat, bergebuk nak buat benda baik. Ni orang bertakwa. Dia berbeza dengan orang sembah. Orang sembah dia tak bergebuk nak buat benda baik, ni dia sembah. Orang bertakwa dia tak sembah tapi dia bergebuk. Pertama. Yang kedua, orang yang mana mencapai darjat ketakwaan ini, dia wajar mengekali amalan dia selepas Ramadan. Masuk pada bulan Syawal ini, dia berterusan berpuasa sunat. Ini sifat orang bertakwa duduk selepas Ramadan. Jadi buaya sekalian, di dalam Al-Quran secara umumnya kita melihat memiliki keistimewaan dengan beberapa ataupun 5 yang disebut puasa sunat yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. 5 jenis puasa. Jadi puasa ni yang menjadi amalan kepada Nabi dan para sahabat Nabi dan para as-salafus soleh dan kepada umat Rasulullah. 5 amalan ni apa dia? Amalan sunat ni. Pertama, amalan yang berkait dengan amalan mingguan. Puasa berbentuk mingguan. Puasa Isnin dan Khamis. Ini amalan puasa mingguan. Amalan ini bukan wajib tapi sunat. Tapi kalau tak buat, rugi amalan tak buat. Pasal Allah Ta'ala bagi kita seminggu 7 hari. Takkan 7 hari kita nak makan sampai kita lupa yang kita ni sebenarnya adalah hamba Allah. Jadi kalau kita ambil 2 hari Isnin dan Khamis itu, maka kita termasuk daripada golongan yang bertakwa puasa mingguan Isnin dan Khamis. Ustaz, kalau kita tak mampu Isnin dan Khamis, nak ambil hari Khamis saja, Isnin saja boleh tak? Tak ada masalah, boleh je. Kalau kami tak nak dua-dua pun tak ada masalah. Tapi rugilah. Rugilah. Itu bentuk mingguan. Pertama. Yang kedua, berpuasa dalam bentuk bulanan. Mingguan pun tak boleh nak buat, ambil bulanan. Dalam sebulan ada berpuasa yang kita boleh buat. Itu pun bukan wajib, tetapi sunat kita buat. Jadi macam Ustaz sebut tadilah, buat boleh pahala, tinggal rugi. Baik. Apa dia bentuk puasa yang sunat pada bulanan? Puasa yang biasa kita tahu. Puasa yang mana kita biasa kita akan buat 3 hari dalam sebulan. Ataupun kita kata hari-hari putih pada setiap bulan kita boleh buat. 2. Yang ketiga, puasa yang berkait dengan tahunan. Tahunan ni kalau tak buat berat benar lah puasa ni. Duk cara kau duk kacau bubur surga je. Masuk hari Ashura nak buat bubur surga. Buat bubur surga tu silakan buat lah. Tapi hari Yaum Ashura tu berpuasa lah. Habis tu Ustaz, macam mana kita nak makan kacau? Puasa bukan sampai malam. Kacau bubur Ashura waktu pagi sampai tengah hari sampai petang. Waktu maghrib buka puasa, makan bubur Ashura, kan cantik. Ni kadang-kadang hari Ashura tu dia nak buat kenduri kendara. Nampak? Kena upah lepas ni. Hari Yaum Ashura ataupun kita sebut hari-hari orang sebut hari Ashura ni hari yang kita boleh berpuasa. Yang kedua bila hari Arafah, hari waktu pak dia panggil dah. Orang sini panggil hari buat ketumpat. Masa anda ingat zaman kecil-kecil dulu, arwah orang tua kita kata,
Hari buat ketupat itu jangan disebabkan buku ketupat kita gugur kelebihan. Hari buat ketupat, hari Arafah tu dah. Buat ketupat dia pergi tak puasa, rugi. Waktu ketupat tu tak ada masalah. Silakan buat ketupat. Nak buat ketupat ke, cuma jangan mengupak sudah. Nak buat ketupat ke, nak masak lemak ke, nak buat apa dia, silakan. Tapi puasa jangan tinggal. Hari Arafah. Bagi mereka yang menunaikan haji duduk di padang Arafah. Bagi kita yang tidak menunaikan haji, kita berpuasa besarnya pahala. Tapi kita dilalaikan dengan menu-menu makanan. Itu namanya puasa tahunan. Yang ketiga, puasa tahunan bila? 6 Syawal. Ni dah masuk berapa belah dah ni? Dah 17, 18 Syawal dah ni. Ada lebih kurang 12 hari lagi. Siapa-siapa dia yang tak mula lagi, siapa dia dah mula dan habis dah raya dah 6 Syawal, tahniah. Dan nak mula pula puasa sunat Isnin Khamis, silakan. Yang belum mula, silakan mula. Yang belum habis, silakan habis. Buat besar pahala, tinggal rugi. Ya. Buat besar pahala, tinggal rugi. Seumpama dapat ganjaran puasa tahu. Allahu Rabbi. 6 hari je pejam celik. Kan ada lagu pejam celik orang duk menyanyi tu tak? TikTok tu kan. Ana pun tak tahu apa benda lagu tu. Pejam celik ada. Oh, ustaz-ustaz pakai serba dia pun pejam celik juga dalam TikTok tu. Apa makna dia? Makna dia kita sekejap lah tu. Jangan pejam tak celik-celik sudah. Nampak? Yang tu kita takut. Pejam tak celik-celik. Kalau setakat pejam celik tu ada peluang lagi lah tu. Kadang-kadang lagu ni satu hal juga. Kalau fikir yang baik, baiklah lagu tu. Tapi kalau fikir yang tak baik lagu tu. Apa yang nak cerita ni? Masanya begitu cepat kan. Iaitu Nabi sebut setahun macam sebulan macam seminggu macam sehari, satu hari macam satu jam maka satu saat kasaati kadar mati binar, satu saat seperti mana pertikan api. Begitu cepat pejam celik. Maknanya 6 hari pejam celik pejam, habis 6 hari. Jadi bagaimana kita nak selepas Ramadan? Jangan tinggalkan apa dia 3 puasa tahunan. Jadi yang kita ada hari ni puasa Rejab, puasa Syawal. Puasa hari Arafah tak saput lagi. Puasa hari Ashura lepas ni jangan tinggal buat. Puasa mingguan buat dah Isnin Khamis. Kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat. Main on off biasalah tu. Puasa hari-hari 3 hari sebulan, ada buat 3 hari, ada buat sehari dan ada tak buat langsung. Tak apa, tapi jangan tinggal 3 kali ataupun 3 puasa ni setahun. Kalau tak buat juga 5 puasa ni, dah baik mati lah pada hidup. Nampak? 3 puasa ni tak nak buat juga. Itu kan sunat, memang betul anda kata, tapi besar ganjaran. Mengekali puasa sunat itu antara amalan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi kita orang yang apa dia? Paling banyak buat benda sunat. Nabi banyak buat sunat dan umat Nabi ini antara banyak puasa-puasa sunat. Dan di antara amalan sunat pun umat Nabi juga paling banyak. Jadi ustaz rasa dengan 2 benda yang kita boleh amal, maka kita tahulah posisi kita di mana kita selepas Ramadan. Kalau kita boleh jaga 5 waktu, boleh jaga puasa sunat 5 waktu itu, kata Nabi, istiqamahkan 5 waktu berjemaah dan pastikan solat sunat jangan tinggal. Istiqamahkan puasa sunat walaupun nampaknya sunat tetapi ganjarannya besar. Tu kalau kita tengok hari ni, poin kita yang nak collect poin ni sebenarnya nak collect pahala lebih amalan sunat. Sungguh yang malam fardu ni kita tak berapa nak confident mana. Khusyuk kadang-kadang semayang ada, tak khusyuk ada. Betul tak betul, ada ingat tak ingat tak. Nak dapatkan 27 dia punya poin tu bukan senang. Tapi amalan sunat senang nak collect. Tu kalau kita tengok payah nak buat amalan sunat. Terutamanya puasa.
Tak timbul lagi ni terikhlas, tak ada. Orang tak ambil tahu pun. Puasa sunat, apa barang puasa sunat? Tak ada. Orang tak akan nilai benda sunat. Tapi Allah Ta'ala menilai. Itulah kita tengok hari ni. Puasa sunat Syekh Jom sunat kambing ni contoh. Lauk kambing ni, kambing bakar ni, buka lah sunat je, bukan wajib. Apa makna dia? Maknanya sungguh pun ada kelonggaran, tetapi ganjaran dia besar. Macam kita semaya sunat banyak kelonggaran, kebolehan dia. Apabila orang panggil, ibu panggil, dengar apa-apa benda, kita boleh batalkan. Apa makna dia? Makna dia nak kata walaupun longgar tetapi ganjaran besar. Kerana kita ambil mudah sangat. Jadi mulai daripada saat ni, janganlah kita ambil mudah dengan benda sunat. Ustaz tengok rugi sangat kita ambil mudah dah. Sampai kau ambil mudah nom-nom ni dah. Kita pun buat tak tahu. Sampai kita ni seolah-olah dilalaikan dengan kekhusyukan kita dengan dunia semata-mata tanpa kita nak ambil hirau bagaimana yang berkait dengan akhirat. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni sebagai penutup. Kekalkanlah momentum Ramadan, jaga 5 waktu, jagalah solat sunat, datang awal jangan lupa buat solat sunat, jangan lupa kita buat qabliyah ba'diyah, jangan lupa kita buat amalan-amalan sunat. Siapa dia lagi? Bawa duit di bulan Ramadan ke masjid dan surah, amalan biasa kita buat. Tetapi selepas Ramadan bawa juga duit ke masjid dan ke surah. Bawa duit tak ada masalah, bawa tu dengan erti kata niat nak masuk dalam tabung, insya-Allah. Amalan kita boleh memanjangkan umur dengan bersedekah. Sedekah tu boleh panjang umur, insya-Allah. Masuk duit dalam tabung niat, selain daripada kita boleh manfaat kepada ummah dan masyarakat. Cukup sekadar tu pada malam ni, insya-Allah. Apa yang baik yang Ustaz sampaikan datang daripada Allah. Yang kurang terkasar bahasa, kelemahan pada diri saya sendiri, saya mohon maafan. InsyaAllah kita akan jumpa pada masa akan datang, insyaAllah, di dalam majlis-majlis ilmu yang lain, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin as-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.